Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kalau ada masa, jom kita bersembang-sembang sekejap dengan saya pada malam ni. Tengok apa cerita terbaru mengenai ekonomi. Tadi saya ada baca banyak juga soalan-soalan orang mengenai OPR ni. Bila dah nak menjelang bulan 1 ni, banyak pula soalan-soalan orang mengenai OPR. Macam orang berminat pula nak tahu. Tapi saya baca berita tadi kan guys dekat utusan Malaysia cakap, jika OPR naik lagi, dikatakan seramai 30,000 orang guys yang dikatakan akan muflis. Tadi saya ada terbaca satu berita lah daripada utusan Malaysia. Dia jangkakan lah. Jadi kita tengok macam mana. Risau juga okay. Lepas tu ada pula NGO yang menghantar request permintaan kepada Perdana Menteri untuk mengeluarkan KWSP katanya. Okey. Itulah antara perkara-perkara yang berlaku dekat dalam negara kita. Dan juga ada sedikit pergolakan politik yang berlaku. Katanya kerajaan Sabah nak keluar, kerajaan Sabah nak bertukar tangan dengarnya. Dan juga langkah London macam-macam kan. Langkah London. Okey. Jadi banyaklah berita-berita yang terbaru yang kita tengok. Jack Loss FYP, terima kasih Jack Loss. Apa khabar Jack Loss? Ramai orang yang mengharapkan KWSP bersasar akan keluar. Betul ke guys? You all rasa macam mana? Muhammad Khairul Anwar #FYP, terima kasih. You all rasa macam mana? You all rasa you all support ke pengeluaran KWSP bersasar ni? Korang rasa macam mana? Okey ke? Tapi saya dengar tadi berita kan, ada yang yalah dalam keadaan yang sangat terdesak kan. Pada saya, katakanlah contohnya kan, memang diorang ni memerlukan, bagi je lah. Betul tak? Bagi je lah kan. Tapi yang risaukan ni guys yang risau ni adalah kalau saya tanya saya tak setuju. Tapi itulah masalah orang lain bagi kepada yang memerlukan. Hai Abang Black, bukan lah salah orang. Yalah kan. Sebab apa kan guys nak bagi salah, tak bagi salah. Kan. Itulah dilema sekarang guys Sebab dia punya concern dia guys macam ni tau guys. Katakanlah contohnya kan, pemberian KWSP ni diberikan. Lepas tu dia punya concern dia, kalau dia punya kerisauan dia adalah, katakanlah duit tu dah digunakan kan. Duit tu dah digunakan. Apakah kalau duit tu habis, nak buat apa lepas tu? Kata duit tu dah digunakan dia gunakan. Bukan suara abang sama. Tak apa, gurau je, okey. Tak ada hal lah. Waalaikumsalam, bergantung pada keadaan, bukan untuk selesaikan, tapi mungkin hanya untuk bertahan bang. Mungkin lah kan. Sebab kita tak tahu kan, masalah orang, masalah masing-masing kan. Mungkin lah ada orang yang sangat terdesak kan, yang sangat memerlukan. Tapi kalau itulah masalahnya kan, kalau kata betul ke investor dah confident dengan Malaysia, investor jumpa PM10 memang kebiasaan ke? Pada saya bukan kebiasaan. Pada saya dia dia bukan satu kebiasaan lah. Cuma kalau kata investment yang berbilion-bilion tu, dia jumpa PM tu, mungkin lah. Itu kita namakan sebagai courtesy call. Courtesy call. Aku tengok orang dapat KWSP ni malay up kerja je.
Itulah. Tapi kita harapkan lah dengan apa ni, adanya berita-berita terbaru yang mengatakan bahawa ada company daripada Thailand EV daripada Thailand untuk datang dan juga melabur dekat sini, dan lebih ramai lagi lah company-company yang lain akan melabur. Okay, makeup kereta yang ramai nanti. Makeup kereta makeup kereta. Itulah dapat duit KWSP kan guys. Kerja dia makeup kereta. Okay. Jadi ramai juga guys kata orang risau mengenai peningkatan dia dalam OPR. Ada ramai yang rasa macam yalah, OPR tu mungkin akan membebankan kita semua. Jadi kita macam mana pun kita kena bersedia je guys. Dan lagi satu, tadi saya terbaca apa ni, PM pun cakap bahawa beliau akan memberikan 100% authority kepada bank negara untuk membuat keputusan mengenai OPR. Apa tandanya tu guys? Itu ada abang akan tetapi. Apa tandanya tu guys? Ada hint tu guys. Bila PM kata beliau akan memberikan sepenuhnya kebebasan kepada bank negara untuk, abang nak tanya, kenaikan OPR ni mempercepatkan bayaran ke tidak ya? Makin naik kan bayarannya? Ya betul. Dia bayaran macam biasa je guys, tapi makin naik bayaran bulanan makin naik Korang yang buat loan rumah tu kan, biasanya loan rumah lah, mortgage, memang naik Aku risau harga minyak 2.05 ni tak tahan. Yelah, harga minyak ni guys kalau kata dia apa ni, dia buat subsidi bersasar, dia akan apungkan tau guys. Dia akan apungkan tau harga minyak ni. Dia akan membuat apungan harga minyak. Maksudnya harga minyak tu dia akan naik lah. Mungkin akan naik kepada RM4 guys. Betul guys mungkin dia akan naik kepada RM4 tau. Tarikh bayaran ikut agreement, amount bayaran meningkat. Betul. Tarikh bayaran dia apa ni, dia punya jadual pembayaran sama je, tapi yang bayaran bulanan tu meningkat. Agak-agak berapa lama untuk APR turun balik bang? Saya tak tahulah guys. Sekarang ni kan guys dia dalam keadaan nak naik guys, bukan dia nak turun. Kan? Dia sekarang ni dia dalam keadaan dia nak naik. Dia bukan nak turun guys. Setakat ni saya tak nampak tanda-tanda lah dia nak turun. Kalaulah katalah contohnya kan, pada tahun 2023 Malaysia mengalami kemelesetan ekonomi contoh saya cakap contoh seram bang. Yelah seram. Kalau kata tahun 2023 Malaysia mengalami kemelesetan ekonomi dan kadar pertumbuhan ekonomi negara kita jatuh OPR ada kemungkinan boleh turun. Tapi kalau kata contohnya ekonomi negara kita ni tidak mengalami kemelesetan, ditambah pula dengan kadar inflasi yang tinggi guys dia tak turun. Okay, kalau korang tengok chart kan guys kalau korang tengok chart lah, sebenarnya sejak daripada 10 tahun yang lepas korang boleh tengok dengan jelas OPR ni dia akan turun sekejap je guys. Dia akan turun sekejap lepas tu dia naik balik. Dia tak akan turun lama. Dia tak akan biarkan OPR tu berada dekat tahap yang rendah ni selama katalah contohnya kan 3 tahun 4 tahun. Dia tak akan guys. OPR dia tak akan berada lama guys dekat tahap rendah. Contohnya dia jatuh ZAS pada tahun 2020. Lepas tu naik balik guys. 2021 tu 2022 dia dah naik balik kan. Dia dah macam tu lah. Dia macam 2 tahun 3 tahun lepas tu dia mesti naik. Dia takkan lama-lama kat bawah guys. Itu kalau korang tengok daripada sejak 10 tahun lalu trend dia macam tu. Dia turun kejap lepas tu dia naik. Dia turun kejap lepas tu dia naik. Tapi biasanya dia akan berada dekat paras mana tu guys. OPR ni dia akan berada dekat paras mana kan? Normal rate dia. Itu kita panggil sebagai normalization of OPR ni. 3%, 3.25% ataupun 2.75%. Ni 3 je guys. Dia bergerak dekat range macam ni. 2.75, 3, 3.25. 3.25 tu kira tinggi lah. Okay. Jadi kalau kata dia jatuh di bawah 2.75 guys, itu kira rendah lah.
Okay, dia 3 rate ni je guys. Kalau kata dia dalam keadaan ekonomi yang biasa guys 3 ni je. 2.75, 3 ataupun 3.5. OPR sangat berkait rapat dengan kadar inflasi sebuah negara. Setuju. Setuju. Memang betul. Memang betul guys Tadi saya ada buat satu video lah. Ada 2 sebab lah kenapa OPR tu akan naik. Yang kedua, yang pertama disebabkan inflasi lah. Dan yang kedua adalah disebabkan oleh kalau ada faktor luaran, iaitu kadar bunga dekat negara luar lebih tinggi. Sebelum COVID berapa bang? Berapa OPR bang? Sebelum COVID lebih kurang 3 lah guys. 3. Lebih kurang 3. Korang tengok balik chart ataupun history, lebih kurang 3. So dia sekarang ni dia jatuh, dia nak pergi balik kepada 3. Okay. Jadi jangan terkejut lah. Okay. Dan dia akan tadi saya ada baca satu berita tau. Dia cakap OPR tahun 2023 tak akan naik lebih daripada 3. Tapi ada setengah orang tak setuju. Ada setengah pakar ekonomi cakap maksimum 3.25, bukan 3. Okay. Tapi kita tengoklah macam mana. Okay. Bang, cerita pasal Grab Inc. Dekat US bang. Itu nanti saya buat video. Bang, apa pendapat abang patut ambil variable fixed rate untuk kereta sekarang ni? Okay. Saya dah lama guys tak buat loan kereta. Tapi itulah guys Tapi dia sebenarnya kan guys dia ada pro and cons sebenarnya. Dia ada kebaikan dan keburukan lah. Kan? Dia ada kebaikan dan keburukan. Kalau you ambil fixed rate, you tak akan dapat menikmati lah. Kata contohnya bila OPR naik, OPR jatuh, you tak dapat menikmati lah kejatuhan dalam OPR tu. Tapi kalau kata you punya fleksibel, you dapat menikmati. Tapi kalau kata contohnya you ambil fleksibel, sakit dia bila OPR naik. Macam tu lah. Kan? Bergantung lah guys tengok macam mana you kemampuan lah kan. Kemampuan kewangan masing-masing lah. Citra masing-masing lah. Tapi kalau saya normally lah, saya akan buat loan ke apa facility bila OPR tengah jatuh. Itu memang cara saya. Okay. Bro, kau rasa skim pension ni membebankan kewangan kerajaan ke tak? Guys, sebenarnya guys kalau tanya saya secara jujur lah, kerajaan terbeban dengan skim pension. Serius. Kerajaan ni satu topik yang bagus ni. Kalau saya rasa ni sikit saya kena buat satu video khas untuk skim pension ni. Okey, satu topik yang bagus. Kalau tanya saya memang kerajaan terbeban. Salam dari Colombia. Salam dari Colombia. Daripada Colombia betul ke apa ni? Adakah kerajaan boleh campur tangan dalam kenaikan OPR? Tadi baru PM cakap. Dia tak nak campur tangan. Tadi guys ada satu berita baru PM cakap dia tak akan campur tangan dalam penentuan OPR oleh bank negara. Itu satu message yang jelas guys Itu ada pada saya lah, saya melihat tu kan guys. Korang nak tahu tak saya melihat tu apa? Bila PM cakap tadi keluar satu berita kan, PM cakap dia tak akan campur tangan dalam penentuan OPR. Dia sepenuhnya akan diberikan kepada bank negara. Korang kena tahu tau hint tu apa. Hint tu maksudnya apa tau? Hint tu OPR nak naik. Kalau korang dapat tangkap lah. Okay. Selain pencen, kerajaan juga terbeban dengan subsidi betul yang diberi. Tapi nak buat macam mana je lah. Kalau subsidi ni okey sebenarnya guys. Tapi cuma dia yang menjadi isu kepada subsidi ni adalah kerajaan tak dapat meningkatkan hasil dia. Tu dia. Guys, bantu saya tap screen guys Bantu saya tap screen sikit guys. Bagi saya 10k macam biasa. Dia sebenarnya kan guys, kerajaan berada dalam dilema. You all tahu tak, kalau tak ada subsidi dekat Malaysia ni, you all tahu tak kadar inflasi kita akan naik kepada berapa? Sekarang kadar inflasi kita berada di paras 4%. Kalau tak ada subsidi kadar inflasi kita akan pergi kepada 11 hingga 14% guys. Dia akan pergi ke range macam tu, 11 hingga 14%. Itu ahli ekonomi cakap. Okay, sebab kita sebenarnya dekat negara kita ni dilindungi oleh subsidi.
Tapi pada masa sama kalau kerajaan tak bagi subsidi, kerajaan tak bagi subsidi, kerajaan dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan, tapi rakyat akan terbeban. Masalahnya sekarang ni adalah kerajaan berada dalam dilema. Kerajaan of course lah, kalau you katakan, kalau you cakap dari segi populariti lah kan, takkanlah kerajaan tak nak bagi subsidi guys. Of course lah kerajaan akan bagi subsidi. Tapi masalahnya adalah it's not sustainable in the long run. In the long run is not sustainable. In the long run kerajaan tak boleh nak terus bayar subsidi. Kalau you tengok dari segi dia punya perbelanjaan kerajaan every year perbelanjaan ke atas subsidi tu meningkat guys. Meningkat. Contohnya kalau kita ambil just for subsidi petrol saja just untuk subsidi petrol saja peningkatan yang sangat mendadak guys. You all boleh tengok satu video saya tunjukkan you all. Pergilah tengok sebalik saya punya TikTok tu kan, ada satu video saya tunjukkan korang bahawa perbelanjaan kerajaan terhadap subsidi ni guys dia dah mengambil 20% daripada hasil kerajaan. Banyak tu guys. Dan pada tahun ni, pada tahun 2023 ni, dia dijangka akan mengambil sebanyak 30% daripada hasil kerajaan. Bahaya guys, bahaya saya cakap. Bahaya, okey. Dia akan ambil 30% daripada hasil kerajaan. Korang bayangkan kalau kata contohnya lah, kerajaan ada income sebanyak 100 bilion. Kerajaan mendapat hasil sebanyak 100 bilion. 20 bilion saja digunakan untuk subsidi. Itu dia keadaannya. 30 bilion guys. 30 bilion akan digunakan untuk subsidi. Korang tengok berapa banyaknya. Okay. Jadi pada saya, kerajaan sekarang ni berada di dalam keadaan yang sangat dilema lah. Kalau you all tanya saya lah guys So terpulang lah dengan kebijaksanaan PM kita yang terbaru ni. Semoga dia berjaya lah membawa Malaysia mengharungi cabaran. Dah tahun 2023 ni memang ada banyak perkara-perkara yang tak menentu guys. Okay. Akan tetapi okay guys, baju ni ada guys baju ni you boleh dapatkan dekat saya punya shop tu. Ada dekat situ shop, boleh dapatkan baju ni guys Siapa yang berminat boleh dapatkan baju ni. Baju ni dah keluar. Terima kasih kepada siapa yang support guys mungkin lepas ni saya boleh consider buat cap pula kan. GST selamatkan rakyat, saya setuju guys. Cuma GST ni banyak dipolitikkan guys. GST banyak dipolitikkan. Saya minta maaf cakap lah. Saya dah cakap dengan you banyak kali saya ni bukannya penyokong mana-mana. Saya bukan penyokong tegar mana-mana parti politik lah. Tapi agak sedih lah apabila kita melihat bahawa GST ni banyak dipolitikkan. Dan sampai ke hari ini kerajaan tidak dapat menggantikan the loss yang kerajaan dapati, yang kerajaan alami daripada subsidi tu. The government cannot recover back the money that they lost from GST. Okay, the government cannot recover back the money that they lost from GST. How much? 20 billion. The government has lost 20 billion since they abolish GST and revert back to SST. 20 billion guys Mungkin kena start dengan GST 4%. Saya setuju. 3%, 4%, saya setuju. Kan guys? Kalau kata kita katakanlah GST 6% is very high, kita turunkan kepada 3%, 4%, why not? Okay. Rafizi Raja Formula kena kerja. Itulah Rafizi ni dia kena membuktikan lah. Okay, Rafizi sekarang ni dia ada tanggungjawab untuk membuktikan yang dia boleh menjadi seorang menteri ekonomi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebab tu pada saya lah Rafizi daripada dia punya first press statement tu dia patut belajar something lah. Bahawa sebenarnya bila dia jadi seorang menteri ni, talk about more practical things. Talk about practical things, talk about what the government supposed to do, what is the government planning. Sekarang ni kan kita nak masuk ke tahun 2023 dan sekarang ni kan kita nak bercerita tentang kemelesetan ekonomi. Why not you comment on that? Kan? Macam mana apakah persediaan Malaysia untuk masuk ke dalam tahun 2023 yang mungkin akan berhadapan dengan global economic recession tu? Itu saya nak dengar apa Rafizi cakap.
Abang natural je lah. Saya natural. Saya memang natural. Saya tak ada pihak mana-mana guys. Kan, mana yang betul saya sokong lah. Kan, mana yang tak betul kita jangan sokong. Macam contohnya Menteri Besar Kedah, dia nak dia nak apa ni, hapuskan semua judi kan guys dia tak pedulilah dia ni PAS ke, dia ni PKR ke apa ke, dia buat benda betul kita sokong lah, betul tak guys? Kalau kalau Singapura pakai GST, kenapa kita tak baguskan? Ya betul. Yes. Right. Abang ada beli pagar rumah baru ke? Pagar rumah saya tu dah 1 tahun lah guys. Apa yang cakap tu semuanya betul secara fakta, tapi politically wrong. Yelah. Bagi analogi sikit pasal subsidi dan inflasi. Kalau subsidi kurang, inflasi tinggi ke? Kalau subsidi kurang, inflasi tinggi lah. Memang betul lah. Kalau kerajaan tarik subsidi, memanglah inflasi akan melambung tinggi. Memang macam tu guys. Okay. Kalau subsidi, sebab tu kerajaan berada dalam dilema guys Kalau subsidi dia tarik, tapi itulah, kalau kata subsidi bersasar dilaksanakan, korang jangan happy sangat. Sebab bila subsidi bersasar dibuat, of course lah harga petrol runcit akan naik guys Tak logik lah kalau kata kerajaan melaksanakan subsidi bersasar tapi dia masih pump subsidi dekat retail price. Tak logik guys Mungkin dia akan kurangkan secara perlahan-lahan lah kot. Kan, tapi saya tak fikirlah yang dia akan kekalkan subsidi dekat ni. Tak faham bang. Tak faham kenapa boleh jadi tinggi. Oh, kalau kata subsidi kurang, kenapa inflasi naik? Senang je guys. Of course lah. Kalau contohnya kan, kalau kita tengok lah guys contohnya petrol yang kita ada sekarang ni. Kenapa petrol boleh berada di paras harga yang rendah sekarang ni? Contohlah RM4, contohnya RM2 sekarang ni kan, RM2 lebih kan. Kalau tak ada subsidi, berapa harga petrol luncit? Boleh jadi RM4. Okay? Harga petrol boleh jadi RM4. So, naik tak harga? Naiklah guys. So, kalau subsidi buang, naiklah harga. Macam tu lah. Bang, apa dilema kerajaan sekarang untuk laksanakan GST? Ego. Ego. Itulah. Dia ada keegoan lah guys. Saya tak nak cakap apa lah. Yelah, pada saya kita perlu melihat benda yang bagus untuk negara kita lah. Benda yang bagus kita janganlah ni kan. Benda bagus kita kena buat lah. Sebenarnya Najib dah bagus. Dia buat GST dah okey dah. Tapi dipolitikkan. Okay. Kenapa dulu kerajaan terus buat 6% terus kena tak mula 3%? Sebab saya rasa lah, saya cuba jawab soalan tu. Sebab pada masa tu, masa kerajaan memperkenalkan GST tu, ekonomi kita dalam keadaan baik. Okay. Sebab tu kerajaan terus bagi kepada 6%. Tapi walau bagaimanapun, kita tak gunalah walau bagaimanapun. Kita gunakan akan tetapi, pada masa tu, walaupun ekonomi kita dalam keadaan bagus, kerajaan impose 6% of GST. Tapi, orang mesti cakap pada masa tu GST 6% tu tinggi. Okay. Kalau kata sekarang ni kita buat GST, kita turunkan lah. Okay. Dia punya rate dia. Belum mengantuk ke bang? Belum lah guys. Sekejap lagi saya ni lah. Sekejap lagi saya tidur lah. Kalau subsidi kena tarik kereta CC besar, memang tak laku ke lepas ni? Ayolah, bergantung guys. Tapi dekat Malaysia ni ramai je orang kaya-kaya. Ramai je orang kaya-kaya guys sebenarnya. Nak tanya, kalau pengangkutan awam padu, maka jualan kereta akan kurang. Padukan awam bagus. Yelah. Betul. Kalau kata kita pengangkutan awam cakap, of course lah, kita tak perlu nak pergi kerja naik kereta kan. Bagus lah tu guys. Right. Jam pun tak jam kan. Tapi itulah, GST ikut rate GDP sekarang ke bang? Tak. Saya kerja bursa saham. Oh, awak kerja bursa saham. Masa zaman Najib saham naik gila, kami mewah masa tu. Oh, sekarang ni awak kerja kat mana? Masih kerja kat saham ke? Bursa saham ke? Bagus tu.
Bang, apa kesan harga minyak untuk negara kita bila Rusia dah blok minyak diorang untuk negara luar? Okey, kesannya adalah harga minyak dekat negara kita akan naik melambung. Sebab you all tahu kan, harga minyak yang kita guna sekarang ni sebenarnya minyak luar. Kita tak gunakan minyak kita sendiri guys. Kita untuk negara kita ni, kita gunakan minyak luar sebenarnya, kita import. Minyak-minyak yang dicari gali oleh Petronas tu semua kita jual. Kenapa kita jual guys Kenapa minyak kita jual? Sebab minyak yang dihasilkan daripada bumi Malaysia ni sebenarnya antara minyak yang kualitinya terbaik dekat dunia guys Harganya mahal. Jadi kita jual lah minyak kita. Kita bawa masuk minyak import yang kurang berkualiti. LNG, LPG bakal meroket. Rusia dah cut off supply. Oh ya ke? Dia dah totally cut off ke untuk yang liquid natural gas tu? GST bagus bang, pelaksanaan je huru-hara. Yelah. Tapi itulah bila katakan polisi baru kan, of course lah. Masa tu pelaksanaannya agak huru-hara. Tapi kalau kita bagi masa, okey kot kan. Kita bagikan pembaikan. Kalau US naikkan interest rate, emas akan jatuh ke bang? Betul. Sebab interest rate dan emas dia berkorelasi secara negatif. Secara teorinya lah. Okey, kenapa? Kenapa guys You all tahu tak kenapa kalau interest rate dekat US naik, emas jatuh? Tahu tak kenapa? Siapa pandai kat sini? Sekejap guys Saya Remizer Maybank. Tahniah lah awak kerja kat situ Pendedahan bagus kat situ. Minum kejap guys Siapa tahu guys, kenapa kalau US naikkan interest rate, harga emas jatuh? Secara teori. Siapa tahu guys? Kalau cukai kereta kurang sebab pemandu awan bagus ke buat negara? Dolar tak bersandarkan dengan emas. 1971 John F. Kennedy, bang, sebab orang jual emas beli USD. Betul? Betul. Jawapan tu betul. Sebab apa guys apabila interest rate naik, orang akan pergi pegang USD lah. Orang akan beli USD. Sebab apa? Orang akan melabur dekat US punya conventional banking. Okay? Dia akan pegang lah duit USD tu. Tapi kalau interest rate jatuh, dia akan keluarkan duit dia akan pergi melabur dekat benda lain. Emas lah. Jadi dia akan ambil emas lah. Jadi that's why correlation ataupun hubungan di antara emas dan interest rate dekat US ni, dia berhubung secara negatif. Macam kripto. Ya betul. Macam kripto lah. Korang tahu kan kenapa kripto punya market lembab sekarang ni? Korang tahu kan? Sebab US punya interest rate tinggi lah. Selagi kalau US punya interest rate berada dekat level yang tinggi, memanglah tak ada harapan lah untuk market kripto. Serius lah guys kan? Memang tak ada harapan lah. Korang tunggu. Bila kata contohnya US turunkan interest rate diorang, baru ada peluang untuk kripto naik balik. Okay? Itu je guys. Korang berpandukan kepada aku punya teori je. Sebab itulah saya kadang-kadang naik angin jugalah. Kadang-kadang ada budak-budak kripto baru nak up kan. Selalu kadang-kadang saya tengok kan, saya jangkakan bahawa harga coin ni akan naik tak lama lagi. Naik tak lama lagi. Kau kena tahu, kau kena faham asas fundamental kan, baru kau boleh faham. Kalau kata contohnya, kalau lah US punya interest rate tinggi, siapa nak pegang kripto guys? Baik orang pergi ambil duit dia orang daripada kripto market tu, pergi sumbat dekat US. Tukar pada dinar. Pasal saham di Bursa Malaysia, apa kaitannya dengan interest rate dekat US? Wah, ini panjang cerita guys. Panjang cerita tu. Kenapa US naikkan interest rate? Ni benda ni saya boleh jawab. Sebab saya ke dalam live ni saya boleh jawab soalan yang simple. Okay. Kenapa US naikkan interest rate dekat US? Guys, kenapa US naikkan interest rate guys? Siapa tahu? Kenapa US naikkan interest rate? Kenapa US naikkan interest rate guys? Kenapa sekarang ni? Tadi baru saya baca ada lagi satu kenyataan yang Federal Reserve Federal Reserve mungkin akan terus meningkatkan interest rate dia pada 2023 ni.
Saya ada terbaca tadi guys yang US, yang Federal Reserve mungkin akan terus berkeras untuk naikkan lagi dia punya interest rate pada tahun 2023. Akan tetapi yes, US nak kawal perbelanjaan rakyat dia sebab inflasi US naik, dia counter dengan OPR. Yes, betul. Sebab apa? Dekat US sekarang ni dia punya inflation tengah tinggi. Jadi dia terpaksa naikkan interest rate. Kenapa kenaikan dalam interest rate guys dia mampu, kenapa kenaikan di dalam interest rate ni dia mampu untuk mengurangkan inflasi? Kenapa? Sebab apa guys kalaulah interest rate dalam keadaan tinggi, orang akan ambil duit dia, okey? Orang akan simpan duit, orang akan lebih menyimpan guys Bila interest rate tinggi, orang akan lebih menyimpan. Orang akan ambil cash ni menyimpan. Jadi bila orang menyimpan, lebih banyak menyimpan sebab interest rate tengah tinggi kan, orang nak dapatkan pulangan tu, orang akan lebih menyimpan. Jadi secara tak langsung impact dia adalah circulation of money, supply wang di dalam ekonomi ni akan jatuh lah. Okay? Sebab orang dalam ramai pergi ambil duit dia, pergi simpan dekat bank. Sebab apa? Interest rate tengah tinggi. Jadi supply wang di dalam ekonomi ni jatuh lah. Bila supply wang dalam ekonomi ni jatuh, maka dia akan mengurangkan kuasa perbelanjaan dan kuasa membeli orang. Dengan bila orang dah kurang membeli, jatuhlah inflasi tu. Itu secara economic theory. Okay? Abang cerita pasal deflation. Deflection, bukan deflection. Deflasi, deflation. Dia banyak guys inflation, deflation, stagflation. Semua inflation. Okay, deflation ni maksudnya bila berlaku kejatuhan di dalam permintaan aggregate. Okay? Bila orang tak nak membeli, bila orang permintaan jatuh, maka berlakulah deflasi. Bila berlaku deflasi ni, aktiviti ekonomi akan jatuh. Aktiviti ekonomi akan slow down. Apa yang berlaku? Jadi bila aktiviti ekonomi slow down, paras harga akan jatuh, inflasi akan jatuh. Tetapi pada masa sama kita punya pertumbuhan ekonomi pun jatuh. Okay, deflasi adalah satu keadaan di mana ekonomi start akan masuk ke dalam kemelesetan. Bang, belajar kat mana dulu? Saya belajar dekat UM. Jepun tengah deflasi ke bang? Jepun sekarang ni Jepun ni dia banyak masalah lah geng. Kan? Jepun sebenarnya masalah Jepun secara turun-temurun, dia berhadapan dengan economic stagnancy. Itu masalah sebenar Jepun. Jepun punya masalah adalah economic stagnancy. Economic stagnancy juga bermaksud bahawa ekonomi dia tak growing. Bila ekonomi dia tak growing, dia punya wage, dia punya kadar upah dia pun tak growing. Dia punya kadar upah dia stagnan. Ekonomi tak growing, gaji tak boleh naik guys. Gaji dekat situ je guys. Okay? Jadi Jepun mengalami masalah economic stagnancy berkurun-kurun lamanya semenjak tahun 1990-an. Itu sebenarnya masalah Jepun. Personal loan, naikkan credit score tak? Naikkan credit score. Itu kena tanya orang bank lah. Orang bank buat credit score. Credit score ni naik kalau kita bayar bagus, naik lah. Tapi Jepun masih kuasa ekonomi dunia. Ya betul. Jepun ni adalah Jepun punya GDP besar lah. Dia punya GDP dia besar. Tapi kita susah nak dengar orang Jepun kerja kat negara orang bang. Betul? Sebab Jepun ni dia robot. Kan? Betul? Bang, boleh cerita tak sebab apa setiap 10 tahun akan berlaku krisis? Okey, saya nak jawab soalan ni. Guys, ada satu teori di dalam ekonomi ni yang kita panggil sebagai the business cycle theory. The business cycle theory. Business cycle theory ni bermaksud ahli ekonomi percaya bahawa dalam setiap 10 tahun akan berlaku satu kemelesetan ekonomi. Okay. Jadi ekonomi dia akan bergerak macam ni. So ni namanya business cycle. Dia macam tu guys. Dia punya keluk dia. Kalau cakap ekonomi ni mesti kita cakap pasal keluk lah macam ni.
So dalam setiap 10 tahun dia akan berlaku satu kemelesetan ekonomi. Itu yang dia bukan sebagai business cycle theory. Rakan tetapi bila kita masuk ke tahun 2000 bila kita masuk ke tahun 2000, tahun 1990-an semua kita pegang tau business cycle theory ni. Bila kita masuk ke tahun 2000, ramai ahli ekonomi yang dah start argue kesahihan business cycle theory ni. Sebab apa? Semenjak, kalau korang perasan semenjak kita masuk ke tahun 2000 tu, banyak berlaku ketidaktentuan ekonomi global. Dia dah tak tunggu dah 10 tahun. Nanti dia akan datang balik. Okay. Itulah dia guys. Jadi business cycle theory yang mengatakan bahawa ekonomi akan mengalami kemelesetan setiap daripada 10 tahun, sekarang ni dah tak boleh lagi diguna pakai. Itulah saya punya respon. Dah tak boleh diguna pakai. Bang, pendapat abang tentang emas. Okey, pendapat saya tentang emas adalah, emas ni dia adalah satu pelaburan yang baik untuk restore value. Untuk restore value. Contoh korang dah ada duit banyak korang duit banyak ni. Okey, macam mana kau nak restore value kau punya duit ni? Supaya duit kau ni tidak dimakan oleh inflasi contohnya kan. Kau boleh melabur dalam emas. Contohnya lah. Sebab emas ni dia punya value dia adalah stable. Dia jatuh, dia taklah terlalu jatuh. Dia naik pun okey, dia punya value dia naik. Jadi dia adalah satu komoditi yang bagus untuk restore value. Boleh lah guys, sekarang nak melabur emas banyak guys. Boleh melabur dalam bentuk digital kan. Bank pun banyak offer digital emas kan. Baju saiz M, baju tak ada saiz M ke bang? Oh, tak adalah geng. Saya cuma ada ni lah tuan. Siapa tanya ni Tuan Aswadil Amin. Tak ada tuan. Saya cuma ada buat saiz L dengan XL je setakat ni. Okay. Tengok tu Sultan pemarah dah marah. Tap screen dah woi. Kan? OPR naik berapa kali bang? Dia bergantung pada keadaan ekonomi. Tapi dia punya maksimum dia akan pergi antara 3 hingga 3.25%. Kalaulah kata dia naik di atas 3.25% tu, maksudnya dia dah berada dalam satu keadaan inflasi yang sangat teruk. Okey. Bang, macam mana dengan cryptocurrency jika berlaku global economic crisis? Okey, jika berlaku global economic crisis, dia bergantung juga sebab orang akan tetap melabur. Cuma orang akan melabur dekat mana? Kalaulah sebab pelabur ni dia akan melabur dekat tempat yang paling memberikan dia pulangan yang tinggi. Contoh pada satu masa walaupun dalam keadaan ekonomi yang teruk sekalipun. Contohlah kan dalam keadaan ekonomi yang teruk tapi US punya interest tinggi. So dia akan pergilah ke sana. Dia tak akan pergi ke kripto. Bang, cerita pasal pembelian bond Jepun bang. Bond Jepun hari tu saya ada cerita lah geng. Dekat dalam saya punya video tu. Boleh tengok balik. Bond samurai kan ada satu video saya tu saya buat tentang samurai bond. Okay. Bang, saya ada buat kajian. Awak ada buat kajian. Apa ni? Tulis apa? Pasal bang, saya ada buat kajian. Topik tu betul. Tak. Banyak negara yang akan recession pada 2023. Betul ke? Okay. Ini kena tengok balik lah kenyataan terbaru daripada IMF ni yang mengatakan bahawa 1/3 dekat dunia ni akan mengalami kemelesetan ekonomi. Okay. You boleh quote lah daripada kenyataan daripada IMF. Dia kata 1/3 daripada dunia akan mengalami inflasi dan dijangka lah akan mengalami recession pada 2023. OPR naik salahkan kerajaan. Hampa pi pinjam tu. Kerajaan suruh kah? Harga barang semakin naik. Pendapat abang, adakah kita ni dikawal oleh kartel-kartel ni? Sebenarnya guys yelah, kita punya kadar inflasi kita sebenarnya dalam keadaan yang masih tinggi guys.
Dan kalau kita nak kata negara kita dikawal oleh kartel guys, saya percayalah masih ada elemen manipulasi harga yang dimainkan oleh certain kartel. Tapi kita pun kena yakinlah dengan peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Persaingan, iaitu MYCC, yang mana diorang ni akan cuba untuk membendung kartel-kartel ni. Jadi kita haraplah dalam keadaan sekarang ni MYCC ataupun Suruhanjaya Persaingan ni lebih kerja lebih kuat lagi. Okay, you all tahu kan ada satu Suruhanjaya ni namanya Suruhanjaya Persaingan Malaysia ataupun MYCC. Kerja dia untuk benteras kartel. Sorry, bukan kalis inflasi, kalis krisis. Ada tak negara kerajaannya mengawal bank pusat dia sendiri bank. Malaysia bank pusat kawal dia sendiri. Okey, ada? Nak tahu tak siapa? Nak tahu tak apakah manakah negara yang mana kerajaannya dia ada kuasa untuk tentukan apa yang bank pusat dia kena buat? Nak tahu tak negara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi contoh guys Nak tahu tak negara apa? Ya, negara Turki. Negara Turki guys. Apa bukti dia? Apa bukti dia? Okey. Negara Turki. Apa contohlah negara lain mungkin saya tak tahu kan tapi yang saya nampak dengan jelas sekarang ni Turki. Kenapa Turki guys? Siapa tahu? Korea Utara tu jangan cakap lah. Korea Utara dia memang negara komunis. Turki guys, yang paling ketara sekarang Turki. Okay. Turki guys. Apa bukti guys Turki mengawal bank negara dia? Okay. Inflasi 60%, hyperinflation ya. Sebab apa guys? Okay, you kena faham satu benda guys dekat Turki ni dia mengalami hyperinflation. Jadi keadaannya berlaku sebab dia tak kontrol inflation dia sejak daripada awal. Dia biarkan je. Okay. Macam kita kan, bila bank negara nampak ada inflation naik sikit je, dia akan naikkan interest OPR kan, interest. Tapi Turki tak naikkan guys. Kenapa Turki tak naikkan? Sebab Presiden Erdogan tak bagi. Presiden Erdogan kata tak boleh. Interest rate tak boleh naik. Okay. Jadi Bank of Turkey ni dia tak boleh buat keputusan. Itu susah je guys dia tak boleh buat keputusan. Okay. Jadi Presiden Erdogan kata tak boleh. Bila kata inflation dah start naik guys tapi interest tak naik, itu interest akan pergi lebih tinggi. Itu adalah the basic principle of economics. Okay. Kalau inflation dah start naik, dah start picking up, kalau inflation start picking up, interest rate tak naik, dia akan terus naik pergi atas. Jadi sebab itulah yang menjadikan membuatkan kenapa dekat Turki sekarang berlaku hyperinflation 60%. OPR naik memberi keuntungan bilion ringgit kepada bank. Adakah kerajaan dapat keuntungan? Kerajaan dapat keuntungan daripada cukai lah. Erdogan banyak buat loan kot. Tak tahulah, mungkin lah. Betul ke Turki simpan beli banyak emas sekarang? Saya tak pasti guys. Saya tak tengok dia punya kuantiti emas yang terbaru. Bang, possible ke untuk wujudkan negara yang self-sustain? Possible je kan, kalau kita nak, tapi kita dalam soal ekonomi terbuka ni kita akan terus bergantung kepada orang lain guys untuk kita, sebab kita tak akan boleh produce semua barang untuk keperluan kita. Ada barang yang memang kita kena beli daripada orang lain, yang rakyat kita consume, yang kita kena beli daripada orang lain. Untuk kita buat total self-sufficient tu memang tak boleh dah guys Contohnya macam apa tau? Sesuatu benda tu kadang-kadang kita tak boleh produce. Sebab apa? Cost dia terlalu tinggi. Tapi rakyat kita consume, rakyat kita pakai. Okay. Ataupun memang kita tak boleh nak buat benda tu. Contohnya macam gandum lah kan. Kita tak boleh nak, kita beli roti lah kan.
Tu kita beli gandum lah, macam tu. Okay. So ada setengah benda tu yang memang kita tak boleh nak consume, tak boleh nak buat sebab kos dia terlalu tinggi, ataupun memang kita tak boleh buat benda tu. Jadi kita memang terpaksa import. Tapi kita boleh memaksimumkan lah apa yang kita patut, kita punya barang keperluan lah, contohnya kan. Saya tak tahu nak komen apa, dengar je tambah ilmu. Terima kasih. Okey, terima kasih lah. Walau apa pun masuk. Tuan Wan Garcia. Bernegara, okey, saya nak jawab soalan ni. Negara yang paling banyak pegang emas ni China ke bang? Okey, negara paling banyak pegang emas sekarang ni siapa guys? Siapa tahu? Negara yang paling banyak pegang emas sekarang ni negara apa? Siapa tahu? Nah, ini yang trader gold ni patut tahulah. Jangan cakap tak tahu kan. Kalau kata you trader gold ke apa, takkanlah tak tahu kan. Ya, sekarang ni negara yang paling tinggi memegang emas adalah Amerika Syarikat. Tetapi China sekarang ni dia apa ni? Dia sedang mengejar. Kan? China sekarang ni sedang mengejar dengan laju. Okey. Okey. Tapi masih tertinggi adalah Amerika Syarikat, negara yang memegang emas. Okay? Tapi China is chasing them very fast. Ya, China tengah kumpul emas, betul. Okay. Apa untung negara pegang emas banyak? Ya, of course lah untung lah. Emas ada nilai. Makin banyak dia pegang emas, makin banyak lah nilai dia, betul lah guys. Bang, suruh Anwar korek emas kat Banjaranti tu mangsa. Banyak kat situ. Bang, kenapa pound sterling jatuh sedangkan kuasa besar dunia? Okey guys, saya nak cerita sikit tentang pound sterling guys. Dulu kan guys, Dulu lah. Korang kena ingat lah sejarah bank negara pernah main forex. Kan? Korang tahu kan? Bank negara pernah main forex. Dulu, satu ketika dulu pada tahun 1980-an, 1970-an, pound sterling ni adalah satu mata wang yang dianggap antara terkuat dekat dunia tau. It's a strong currency, pound sterling. Jadi bila bank negara main forex pada masa tu, dia main pound sterling, dia main long position. Long position dalam forex ni bermaksud dia pegang, dia hold. Dia pegang banyak pound sterling pada masa tu. Dia hold lah, dia hold. Macam korang main crypto lah. Term tu dipanggil hodler. So dia main long position. Okay. Okay. Jadi pada tahun 1992 dia terceduk. Okay, dia terceduk. Dia tak sangka disebabkan bank negara ada persepsi bahawa pound sterling tidak akan crash. Jadi dia main long position. Dia pegang banyak-banyak pound sterling. Akan tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Pada tahun 1992 pound sterling telah crash akibat daripada strategi George Soros. George Soros. Okay. Saya ada cerita guys, saya ada cerita dalam video saya. Korang pergi korek balik video saya tu, saya ada cerita. Okay. Macam mana pound sterling boleh crash. Pada masa tu George Soros, dia punya keuntungan ZAS 1 bilion guys. Dia punya keuntungan 1 bilion satu hari. Bang, betul ke semakin maju negara tu semakin tinggi kos sara hidup macam Jepun, Korea? Betul? Betul? Betul. Itu saya setuju. Okay guys, Soros penyangkap mata wang. Betul lah. Memang macam tu lah kerja dia. Dia legend penyangkap mata wang. Okay guys, dah pukul nak pukul. Soros memang handal. Banyak bank boleh bangkrut. Betul? Korang tahu tak siapa punya kerja guys? Pada tahun 1997 yang menyebabkan Thai baht crash. Siapa punya kerja? Kan? Siapa punya kerja guys? Okay. Pada tahun 1997, siapa punya kerja? Soros punya kerja lah.
Soros lagi. Kan? Bagusnya Soros ni, kalau korang tengok lah, kalau korang baca banyak cerita pasal Soros lah kan. Bagusnya Soros ni guys, dia boleh tahu. Dia boleh estimate tau. Macam mana duit mata wang tu akan crash. Bagusnya dia. Dia punya hebat dia tu. Sebab bila saya baca kan, dia punya prinsip dia senang je guys. Bila kata mata wang tu start jatuh Central Bank akan start buat intervention. Mempertahankan mata wang tu daripada crash. Dia boleh estimate bilakah Central Bank tu akan stop buat intervention. Sebab apa? Bila Central Bank stop buat intervention, disebabkan oleh reserve dia dah jatuh. Okay? So orang macam Soros ni dia pandai. Okay? So dia dah tahu dah sampai satu masa bila Central Bank buat intervention saja, reserve dia akan semakin jatuh. Bila dia jatuh, pada masa tu dia crash. Pada masa tu lah Soros untung. Sebab Soros dia main short position, short selling. Okay guys, nak ingatkan siapa yang nak dapatkan baju saya ni, boleh klik dekat TikTok shop tu. Terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah support. Dia ada orang dalam kod. Yes. Betul. Itulah guys itu pun saya terfikir juga tu. Betul. Kalau tak macam mana dia mesti ada insider information. Akan tetapi kan, okey? Guys, boleh dapatkan baju ni guys dekat saya punya TikTok shop tu, siapa yang berminat. Bang dah bercerita dalam Rothschild dalam peran saya ada cerita pasal The Dawn Raid dekat dalam video saya, satu video tu saya tulis. Tapi saya ada cakap dekat situ, antaranya dalam Dawn Raid tu adalah Rothschild lah, kalau tak salah saya ada sebut lah. Okay, Rothschild guys dalam The Dawn Raid ni dia ada memainkan peranan Okay. Dia ada mainkan peranan Rothschild untuk kita rampas Sime Darby. Tu Rothschild dia ada mainkan peranan dekat situ. Macam Bloomberg ada insider, of course lah. Bang, saya 90 kg, agak-agak saya siapa. Okay guys, dia macam ni guys ada ramai juga minta saya, bang, abang buatlah saiz besar sikit bang jadi guys saya setakat ni yang saya paling besar adalah XL guys. Tapi guys ada beberapa orang dah tanya saya, bang buatlah lagi besar. Saya akan tambah guys saya akan tambah saiz XXL dengan double XL dengan triple XL. Nanti saya akan masukkan dalam saya punya TikTok shop guys sebab ada orang yang minta. Okay, jadi saya akan tambahkan size tu double XL dengan triple XL. Okay, don't worry guys Okay guys, dah nak pukul 12 malam ni. Jadi besok macam biasalah saya kena bergerak awal. L agak-agak saya muat tak 90 kg. Saya tak pastilah. Tak berani cakap lah. Okay, Saya lebih kurang dalam 80 kg lebih 80 kg lah. Saya muat XL, saya muat. Okay guys, nanti bila-bila kita boleh sembang lagi guys Terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang join saya pada malam ni. Nanti bila-bila kita boleh bincangkan lagi guys kalau ada peristiwa-peristiwa ekonomi yang hangat lah. Sebab ekonomi ni kalau kita nak cerita sampai besok pun tak habis guys. Nanti kita akan sambung lagi guys Dan terima kasih kepada siapa yang follow saya tu. Terima kasih banyak-banyak siapa yang follow guys siapa yang join saya live saya ni, siapa yang belum follow, make sure follow guys. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi saya pada mungkin esok hari insyaAllah, kalau tidak ada apa-apa halangan. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.